Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan anda semua, kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jangan berhenti daripada mensyukuri nikmat Allah. Jangan berhenti daripada mengungkapkan ungkapan yang mahal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan berhenti sahabat-sahabat. Jadikan zikir itu yang terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadikan zikir. Subhanallah. Kita perlukan Allah. Allah tak ada masalah kalau kita tak ada. Allah tak ada masalah kalau manusia tak sembah dia. Tapi kita memang benar-benar bermasalah kalau tak sembah Allah. Sebab tu kita setiap hari nak dekatkan diri kita pada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Kita pindah sana. Panas. Bahang. Kita pindah ke Allahumma salli ala Muhammad. Kita gerak ke lokasi yang lain sikit. Sebab dalam keadaan sangat panas. Panas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa pun Allah bagi, kita syukuri nikmat Allah. Sesuatu nak buka kipas atas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri kita kemenangan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah beri kita kemenangan yang pastinya itulah kita nak cari kemenangan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Jelas tak? Okey. Okey, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Panjanglah video ni kita share pada sahabat-sahabat teman-teman kan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita pada detik dan saat ini. Mudah-mudahan Allah pandang kita. Mudah-mudahan Allah beri kita keuntungan dunia akhirat. Itu paling penting lah. Kalau kat dunia ni kita asyik nak untung je kan. Kita berniaga, kita nak untung. Mana ada orang nak rugi. Tapi ramai orang tak fikir tentang akhirat dia. Kita nak keuntungan yang paling besar di akhirat kita. Itu paling penting lah. Tadi pagi kami di tim Pak Riz, kita buat pertemuan. Kita bincang. Banyak perkara kita bincang. Dalam cabaran kita nak dakwah, cabaran kita nak bangkitkan ummah, dan kita diberitakan madrasah boleh buka. Alhamdulillah kan. Hanya tak tahu tarikhnya bila kan, masa yang spesifik tak ada. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya telah diberi lampu hijau untuk madrasah boleh berfungsi. Madrasah boleh beroperasi balik, boleh beraksi. Alhamdulillah kan. Sebab ramai orang lupa madrasah ni adalah sesuatu institusi yang sangat penting dalam ekonomi negara. Tapi banyak orang tak nampak bahawa madrasah tu penyumbang kepada ekonomi negara. Banyak orang tak nampak. Mereka ingat kalau kena hantu, kena rasuk, panggil orang madrasah. Nampak tak? Kena santau, kena sihir, cari orang madrasah. Kalau nak kenduri, nak kendara, kalau ada majlis, panggil orang madrasah. Kalau ada apa-apa aktiviti, panggil madrasah. Kalau ada kematian, madrasah. Sebenarnya ramai orang tak faham, ramai orang tak ambil tahu, ramai orang tak tahu bahawa madrasah ni adalah madrasah memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara. Banyak. Sebab dengan adanya, dengar, bilanya wujudnya madrasah, maka banyak pelajar-pelajar yang tercicir di alam persekolahan kan? Banyak pelajar-pelajar yang tercicir di alam persekolahan. Okey, tak apa, situ tak apa kan? Mereka yang tercicir di alam persekolahan, mereka yang mungkin tak minat sekolah, mungkin mereka ni bermasalah dari sudut pembelajaran, mereka dibawa masuk ke madrasah. Bila mereka bawa masuk ke madrasah, dengar baik pesan Pak Riz ni. Ada orang tanya, Pak Riz pernah bentangkan benda ni kan? Kita pernah buat pencerahan, pembentangan, dan bila banyak orang pandang rendah madrasah, sangat banyak orang memandang rendah madrasah kan? Kadang-kadang dah hantar anak madrasah pun dipandang rendah. Itu pun pelik juga kan? Lagi pelik lah. Orang tak kenal madrasah memanglah. So, apa peranan madrasah dari sudut ekonomi? Ini satu contoh yang paling mudah. Bila pelajar-pelajar yang tercicir di peringkat sekolah arus perdana pendidikan, tak semua pelajar nak ambil SPM. Kadang-kadang mereka tak minat belajar. Kadang-kadang mereka ni tercicir. Bila tercicir di peringkat pendidikan, mereka biasanya akan terbabit dengan gejala-gejala sosial. Terlibat dengan dadah, terlibat dengan seks bebas. Mereka terlibat dengan gejala-gejala yang boleh memudaratkan bukan sekadar akhlak adab mereka, juga berkaitan dengan adab akidah. Itu sangat penting tu kan.
So, bila adanya madrasah, alhamdulillah, bila wujudnya madrasah, banyak pelajar-pelajar yang dulunya teruk, yang terlibat dengan dadah. Semalam kita diziarahi, didatangi oleh satu keluarga yang anaknya 23 tahun. Terlibat dengan dadah. Kemudian dia minta Pak Aris 2 hari lepas ke semalam macam itulah. 2 hari lepas. Dia minta Pak Aris untuk bantu anak dia untuk letakkan kat madrasah agar anak dia mula kenal agama, mula kenal Al-Quran. Anak dia dah 23 tahun, 24 tahun tapi terlibat dengan dadah. Subhanallah. Nampak tak? Faham ke faham ni? Kan? Jadi inilah madrasah. Madrasah adalah satu institusi yang boleh terima siapa pun manusia tu. Kalau asrama penuh, kemasukannya merujuk kepada prestasi UPSR dan PT3. Tapi madrasah lain, walaupun dia tonggang arak, walaupun dia berzina, dia mengandung. Pak Aris pernah ambil remaja, dia mengandung, kita jaga sampai lahir anak. Ini cerita yang biasanya Pak Aris akan cerita dalam program-program tertutup. Kan? Kita jaga sampai lahir anak. Orang mana tahu, orang ingat madrasah ni adalah tempat di mana kita jaga pelajar sampai dia hafiz 3 juz. Tidak semestinya. Kadang-kadang dia tak ditakdirkan hafiz. Tapi sebab dia masuk madrasah, dia kenal Allah. Dia mungkin tak ditakdirkan menjadi seorang hafiz 30 juzuk. Tapi dia habiskan masa dia 5, 6 tahun, 7, 8 tahun duduk madrasah. Dia mula kenal Allah, dia belajar agama, dia belajar untuk jadi terbina, terbentuknya akhlak. Okey, dengar baik-baik. Apa sumbangannya kepada ekonomi negara? Bila remaja-remaja ni banyak madrasah, benarkan madrasah beraksi. Kawallah supaya tak terpesong, tak ada perkara-perkara yang salah, kan? Madrasah juga institusi yang perlu dipantau, itu okey, tak ada masalah. So, bila remaja-remaja ni masuk, selain pada remaja-remaja yang pandai, anak-anak yang pandai, alhamdulillah, mereka ni masuk, kan? Sebenarnya kalau adanya madrasah, bila kita pimpin mereka, alhamdulillah Allah takdirkan yang baik, Allah benarkan kita bantu anak-anak ni jadi yang terbaik, apa berlaku? Maka mereka telah mengurangkan kos-kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan kalau lahirnya anak-anak isap dadah. Kalau pelajar-pelajar remaja tadi akhirnya isap dadah, apa berlaku pada pusat serenti? Akan ada penghuni baru, akan ada orang yang terpaksa masuk ke pusat serenti, yang mana kehidupan mereka ditanggung oleh kerajaan kan melalui cukai-cukai kita. Nampak tak? Maka tidakkah kita nampak bahawa peranan madrasah berjaya mengurangkan kadar jenayah, mengurangkan mereka-mereka yang terlibat dengan jenayah, dan akhirnya kerajaan tak perlu keluar duit untuk mereka ni sebab madrasah telah tanggung. Masa tanggung, kan? Madrasah tanggung mereka ni. Nampak tak? Akhir menjadi seorang manusia yang berjaya. Akhir menjadi seorang manusia yang boleh mengimamkan ribuan orang kat belakang. Sedangkan satu ketika dulu, kan, orang ni kalau dia datang, semua tak suka dia. Panjang tangan, suka mencuri, kan, isap dadah, isap rokok, dedah-dedah. Tapi tiba satu masa bila dibangunkan dengan agama, mereka jumpa agama, mereka seronok, mereka bahagia. Dia lari pun kita tarik balik, angkat balik. Lari, pelajar madrasah memang biasalah. Lari, kita cari sampai dapat. Mak bapak dapat, mak bapak hantar balik madrasah. Kita tak putus asa, kita tak give up. Kita gigih, bangunkan. Alhamdulillah akhir berjaya. Bayangkan kalau mereka ni tidak berjaya, tak ada madrasah nak bangunkan mereka macam ni. Maka mereka terbiar, sekolah tak nak pergi. Habis tempat mana mereka nak pergi? Akhirnya terbiar. Bila terbiar, itu yang isap dadah, itu yang tonggang, itu yang buat maksiat, itu yang buat jenayah. Mereka masuk penjara. Masuk penjara kan kos. Kita jangan nampak orang masuk penjara tu maknanya alhamdulillah dia masuk penjara. Sebenarnya bila masuk penjara, kerajaan terpaksa tanggung makan minum dia. Nampak tak? Gaji-gaji warden tu, gaji-gaji petugas-petugas di pusat serenti di penjara, siapa bayar? Jadi kos-kos tu yang tersembunyi, yang kita tak nampak. Maka ini yang saya kata bahawa madrasah ni penyumbang kepada ekonomi negara. Dan itu belum cerita-cerita lain lagi. Ada besar, ada banyak lagi. Untuk hari ini cukup tu. Untuk kita faham kenapa setiap hari Pak Aris berjuang untuk buka madrasah. Nampak tak? Sebab apa kita berjuang inilah? Kan supaya orang-orang yang berada ke atas faham madrasah ni bukan sampah. Madrasah ni bukan kelas kedua, dunia kelas keempat, kelima. Madrasah ni ada level yang sangat tinggi. Sama level macam budak asrama penuh. Kalau kerajaan boleh enjit asrama penuh, kita juga perlu pantau, perlu ambil berat, prihatin kepada madrasah. Sebab apa? Di madrasah juga lahir doktor. Di madrasah juga lahirnya engineer. Sebab selepas mereka habis 30 juzuk di madrasah, mereka pergi sekolah, mereka pergi ambil peperiksaan SPM, dan mereka skor. Nanti Pak Aris buktikan. Dan Pak Aris sedang usahakan untuk anak Pak Aris sendiri. Dan kita tahun depan dia akan ambil SPM. InsyaAllah tahun ni kita dah mula dah. Kita dah mula study. Dia akan ambil SPM aliran sains. Sebab Pak Aris nak dia jadi doktor. Kemudian kita fly luar negara untuk dia buat medik. Bukan nak buktikan kat orang, tapi ini perjalanan agama. Kan?
antara kita perlu lakukan pengorbanan ini untuk buktikan belajar madrasah boleh jadi somebody. Belajar sekolah pun kalau tak usaha pun boleh jadi somebody. It's not somebody. Kan, somebody. Nampak tak? Tapi di madrasah ada banyak orang dah pernah jadi, ada kat luar sana dah jadi doktor, dah jadi engineer, jadi jurutera, dah jadi businessman berjaya. Inilah perjuangan madrasah tahfiz Al-Quran Rabi'atul Rabi'ah, dan kita percaya kita berkongsi benda yang sama. Kan? Sebab itu kita setiap masa kita bercakap tentang madrasah, takdirnya Pak Aris ni adalah pemilik madrasah, memang kena cakap pasal madrasah lah. Kalau Pak Aris ni buat live pada waktu sama mekanik, kita cerita pasal kereta. Kan, macam mana nak buat open, macam mana nak buat nak wall, nak kasih laju, kan, sekali tekan sampai terusa, kan, jimat 3-4 km sekali tekan, boom. Kalau aku mekanik, tapi sebab kita terlibat dengan madrasah, kita cerita pasal madrasah. Ada soalan ni? Kita pergi pada soalan yang pertama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan daripada PM. Ya, PM banyak PM dia tak nak buat kat komen Okey, PM. Assalamualaikum Pak Aris. Ini bukan Perdana Menteri mesej aku PM tu maknanya personal messenger. Ada orang salah faham, dia kata Pak dahsyatnya sampai Perdana Menteri mesej dia. Bukan, kau jangan main. Kan, personal messenger. Okey. Isteri dah failkan fasad, Okey. namun isteri dan suami itu masih serumah, tapi tidak sebilik. Pejabat agama sudah beri keputusan supaya suami keluar rumah sebab anak-anak pilih untuk hidup dengan mak. Tapi suami tak nak keluar sebab rumah tu namanya. Pada hakikatnya, rumah tu dulu isteri yang susah payah cari dan uruskan tanpa sikit pun bantuan suami. Tapi tiba-tiba rumah dah dapat, suami datang duduk bersama dan entah macam mana, rumah tiba-tiba jadi nama suami. Rasa tak bahagia dalam rumah, emosi semakin teruji dengan kelakuan suami yang tak menyenangkan. Kadang-kadang anak gaduh dengan suami kerana nak tegur perangai tak elok suami. Saya takut nanti orang dalam rumah hilang nyawa akibat hilang sabar dan perangai suami. Tolong bantu beri pencerahan. Harapkan pejabat agama mereka seolah tutup mata yang tanggung siksa anak-anak dan isteri di dalam rumah. Okey, Puan, saya harap Puan ada kat live ni. Kalau tak, kita akan potong hantar kat Puan. Jawapan saya simple je, mudah je. Puan, dengar pesan saya ni. Zaman hari ni semua benda boleh berlaku. Saya tak dapat detail cerita Puan, kan, pembelian rumah yang kali pertama tu macam mana, atas nama siapa. Sebab zaman hari ni semua benda boleh bincang. Maksud saya semua benda boleh jadi lah, kan. Orang boleh tukar nama macam tu je. Bukan kata rumah, tanah mak masih hidup dah boleh tukar. Mak adalah insya-Allah lah mak nak wasiatkan ke adik bungsu kau. Dalam dia dengar mak nak wasiat ke adik bungsu, dia tukar nama, kan. Ini zaman hari ni semua boleh berlaku tau. Dia tukar nama mak dia pada nama dia, pergi jual. Ini zaman boleh berlaku, kan. Semua benda boleh beli pakai duit. Sebab tu dia terperangkap besok bila mati jumpa malaikat maut, dia ingat boleh beli dengan malaikat maut. Malaikat maut pun gembat dia. Bila jumpa Munkar Nangkir, kan, Munkar tanya, Nangkir bantai. Masa tu dia baru tahu duit is nothing. Nampak tak? Hari ni berzaman. Puan dengar pesan saya baik-baik. Dengar pesan saya baik-baik. Kan? Suami Puan mungkin dalam keadaan yang terlalu beremosi. Kan? Dia sedang provoke Puan. Dia sedang melakukan satu perkara yang boleh menyebabkan datang kemudaratan dalam kehidupan Puan. Sebab dia mungkin bengang sebab Puan tuntut fasad. Dia rasa tercabar sebagai seorang lelaki. Sepatut dia lepaskan cerai. Kalau dia nak lepaskan, dia tak nak lepaskan Puan, tapi Puan nak juga berpisah. Akhirnya fasad telah dituntut, kan, dan mahkamah minta Jamaah Islam minta berlaku perpisahan sebelum mahkamah tetapkan. Saya rasa macam itulah cerita dia, kan. So lelaki tu tercabar, lelaki ada ego dia cabar. Itu yang berlaku. Dia buat apa saja untuk pastikan dia dekat dengan Puan. Apa kalau Puan dah memang dah tak nak lah, saya cadangkan, dengar baik-baik pesan saya. Mengalah itu bukan kalah. Kita gunakan sistem legal. Kita gunakan sistem undang-undang. Jangan gunakan sistem yang boleh mengundang ke masalah kemudaratan. Puan keluar daripada rumah tu. Ini rumah saya Pak Dis, tak apa, keluar dulu. Keluar dulu daripada rumah, sewa rumah walaupun kecil tak apa, sewa, susun perjalanan, susun perkara ni untuk tuntut balik rumah ni. Memang makan masa daripada dia buat satu yang boleh memudaratkan Puan. Faham tak Puan? Dia boleh paksa Puan besok silap-silap berlaku perkara yang tak patut berlaku. Jadi keluar dulu, tak apa, kan? Keluar dulu, buat laporan polis, semua lengkap. Gunakan sistem undang-undang yang ada. Jangan menggunakan emosi. Puan akan masalah nanti. Gunakan semua undang-undang yang ada. Buat laporan polis lengkap-lengkap, minta pendapat polis perkara macam ni. Okey Puan? Okey. Kemudian
pergi ke mahkamah, filekan apa saja yang boleh puan filekan. Kan? Harta sepencarian itu kena jelas tu, kena ada tu. Sebab rumah tu dari segi undang-undang tak ambil tahu puan bayar ke siapa bayar, nama orang ni dia punya. Saya bayar kereta, nama tu orang punya, dia punya kereta, bukan saya punya walaupun saya bayar. Itu undang-undang. Undang-undang tak ada emosi puan Undang-undang tak ada perasaan. Kena faham tu. Kan? Jadi sangat penting kita filekan ke mahkamah perkara-perkara yang perlu kita filekan selepas dia tuntut pasak. Buat laporan polis untuk keselamatan dulu. Dan buat pengaduan kepada polis apa saja perkara yang puan perlu buat. Sebab benda ini boleh melibatkan jenayah puan cakap tadi. Dan sampai ke tabur hilang nyawa. Ini adalah perkara yang sangat serius. So saya cadangkan puan keluar dulu. Dari sudut psikologinya, bila puan keluar, puan telah melemahkan suami puan. Puan nampak macam dia menang, tak? Puan sedang melemahkan dia. Dia sedang provok puan sebenarnya. Dia sedang melakukan provokasi yang sangat dahsyat. Dia selamba di dalam rumah tu. Sebenarnya nak tunjuk dia masih ada kuasa. Setahu saya belum ditetapkan lagi kan. Mahkamah belum tetapkan lagi penceraian berlaku. Kan? Hanya Jabatan Islam minta berlaku pengasingan sebab puan dah tutup pasak. Tapi pasak tu belum dijatuhkan. Jadi dia sedang melakukan provokasi pada puan. Kan? Kalau ikut pandangan saya, kalau dia nak puan, dia bukan buat provok. Dia akan cuba dekat dengan puan, beli hati puan, beli hati anak-anak. Tapi apa yang puan cerita ni setakat yang saya faham, ia lebih merujuk kepada proses membalas dendam, proses keegoan yang sangat tebal. Nampak tak? Geram sebab puan tuntut pasak. Sepatutnya dia lelaki, dia ada kuasa untuk nak cerai atau tidak. So, tapi dalam Islam perempuan ada hak, perempuan diberi keistimewaan, boleh tuntut pasak atas sebab-sebab yang munasabah. Jadi puan, saya mencadang kepada puan keluar, tak apa, walaupun barang puan banyak, tak apa, keluar dulu. Kan? Susun strategi. Mengalah itu bukan maknanya kalah. Kena faham tu. Puan duduk berterusan, akan banyak berlaku sesuatu yang puan tak pernah duga nanti. Itu yang saya bimbang. Faham puan? Pada waktu sama, saya cadangkan pada puan, kalau puan nak menang pertempuran ini, nak menang battles ni, puan kena jaga solat tahajud. Bangun malam, buat qiyamul lail, berqiyamul lail waktu malam, jaga tahajud. Itu adalah kunci paling mahal. Tahajud ni adalah satu pintu yang bila puan berjaya buka, puan akan nampak lebih banyak pintu-pintu yang boleh beri kemenangan pada puan. Faham ke faham? So pintu tahajud ni buka dulu puan. InsyaAllah akan terbuka pintu-pintu rezeki ni. Pintu rezeki, pintu kebahagiaan, pintu kenikmatan, banyak puan. Buka pintu tahajud dulu. InsyaAllah. Orang yang jaga tahajud, ujian sebesar mana pun, dia mampu rentasi sebab ada Allah dalam perjalanan dia. Orang yang jaga tahajud secara istiqamah, besar mana pun ujiannya, dia akan mampu rentasi, redahi sebab dia adalah manusia yang redah. Dia adalah manusia yang Allah sayang. Allah beri petunjuk dalam setiap perjalanan. Itu yang kita nak puan. Masalah puan ni tak besar mana pun sebenarnya. Puan mengalah dulu. Rumah tu entah macam mana boleh tukar. Itu satu saya kata, buat laporan polis. Kalau rumah tu puan kata nama puan, tiba-tiba dah bertukar nama kepada orang lain, buat laporan polis. Jangan gunakan undang-undang manusia. Jangan gunakan emosi. Kontak abang ipar, kontak adik beradik, nak lawan, buang masa, silap-silap. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Banyak berlaku macam tu. So tolong puan, mudah-mudahan Allah rahmati usaha puan, insya-Allah. Kalau puan rasa jawapan saya tak begitu membantu puan, puan detailkan, puan hubungi kita balik, insya-Allah. Next soalan, kita bagi soalan. Ada soalan lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Mer, nanti kan ada orang nak hantar barang, datang sini. Dan bantulah untuk turunkan bantal kat tempat depan ni, tempat kau tidur ni. Dalam hidup ni kita cari apa buat? Sahabat-sahabat, kita cari apa? Dalam hidup kita cari apa? Kalau cari awet, dapat awet lah. Kan? Cari duit, dapat duit lah. Nampak tak? Kita cari apa? Kita tak didik dan tarbiyah ahli keluarga kita. Cari apa sebenarnya hidup ni? Nak tengok komen perempuan, komen sahabat-sahabat. Dalam hidup cari apa? Dalam hidup kita cari apa? Kita tak pernah duduk dengan anak-anak, kan? Kita bincang perkara-perkara macam ni. Anak-anak ayah, anak-anak ibu, sebenarnya kita cari apa kat dunia ni? Kita cari apa sebenarnya? Mak hantar kau pergi madrasah, mak hantar kau pergi sekolah, ni cari apa sebenarnya? Nampak tak? Kau cari apa sebenarnya? Jadi beri pencerahan pada anak supaya dia faham perjalanan hidup ini bukan satu benda sia-sia. Perjalanan hidup ini bukan sesuatu yang merugikan. Kalau hidup ini ada matlamat yang jelas, maka tak akan jadilah benda-benda pelik dalam hidup ni. Bapak rogol anak, abang rogol adik. Nampak tak?
Cikgu ambil kesempatan, ustaz ambil kesempatan dan sebagainya, pegawai atas ambil kesempatan, ambil pecah amanah, tak ada integriti, maka rasuah. Semua ni berlaku sebab matlamatnya ialah matlamat dunia, bukan matlamat akhirat. Sebab itu nafsu tak dapat dikawal, nafsu tak dapat dibajai dengan baik. Tak usah cerita ustaz tak ustaz, jangan cerita, jangan cerita. Kalau anda berada di tempat Pak Aris, kita dah rentasi banyak cerita. Tak usah cerita. Kan, title itu tak selamatkan kita. Ingat pesan saya. Title tu tak selamatkan kita. Yang selamatkan kita ialah amalan kita. Sungguh-sungguh. Kan, kita sungguh-sungguh sebab dekat dengan Allah tu ujiannya jauh lagi besar. Faham tak? Tak cukup-cukup betul-betul, tak sabar betul-betul, tercabut serban. Hei, yang kau bawa ustaz pergi tengok perempuan, tengok tak cabut serban. Tak usah cerita lah. Kita ni semua asal usul memang uara. Pak Aris ni asal usul uara. Jadi kita fahamlah kehidupan. Tak usah cerita banyak. Kan? Ini kehidupan, subhanallah. Satu madrasah kita lahirkan. Kalau mak abang fahamlah. Madrasah kita lahirkan penuh dengan jati diri. Kita kasih ganas sikit. Tak ada lemah lembut, sopan-sopan. Kita ada adab, ada sopan. Tapi ganas tu mesti ada juga. Kan? Sebab dunia ni penuh kezaliman. Lemah lembut takut kena pijak. Lemah lembut kan orang buat. Hidup ni sentiasa orang hina, kutuk, caci. Memang orang tak berhenti. Ada orang, kerja dia apa tahu tak kerja dia? Dia tak tulis kat borang ni. Kerja apa? Kerja dia ialah mengumpat senyum berhad. Syarikat dia ialah mengumpat senyum berhad. Yang murah sikit, yang bawah-bawah ni, apa dia buat? Ialah mengata bila perlu, enterprise. Mengata bila perlu, enterprise. Yang atas sikit, yang modal besar, dia bawa modal tu kan jumpa Allah kan? Modal besar, apa dia? Mengumpat sendian berhad. Berapa lama dah encik syarikat mengumpat sendian berhad ni? Alhamdulillah lah, dalam 3-4 tahun ada, insya-Allah. Oh, pelaburan encik apa encik? Encik buat apa? Alhamdulillah lah, kita wujudkan WhatsApp group untuk 4 orang. Alhamdulillah. Kan? Kita pun ada kawan-kawan yang sama level. Kita punya mengumpat sendian berhad ni, Pak Aris adalah holdings. Kita ada holdings, mengumpat sendian berhad holdings. Kita banyak anak-anak syarikat. Pak Aris banyak anak syarikat. Oh, anak syarikat. Antaranya anak syarikat tu, anak syarikat mengata-ngata. Kan? Tu anak syarikat kita lah tu. Mengata-ngata kan. Ada soalan? Kita bagi soalan. Ingat apa syarikat tu? Mengumpat sendirian berhad. Kan? Modal itu modal besar tu. Sebab tu dia banyak anak syarikat. Dia banyak followers. Next. Soalan sumber daripada personal messenger. Personal messenger. Kena sebut ke tak nanti PM nanti tangkap aku lah. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, boleh ke kalau nak buat lembutkan hati suami, biar suami sayang dengan kita, biar tak pandang perempuan lain, sebab saya ada masalah dengan suami. Puan, nak lembutkan hati suami bukan benda senang. Nak lembutkan hati isteri bukan benda senang. Selalu saya bagi tahu pada follower saya yang datang coaching dengan saya, salah seorang kena banyak mengalah. Hemat yang terbaik. Berkata yang lembut akan beli hati. Kata yang keras akan buat hati keras. Kata yang lembut akan membeli hati orang jadi lembut. Bang, jom masuk kedai ni bang. Jom. Beli 1 dapat 2 bang. Beli 2 dapat 4. Beli 4 ambil seluruh kedai bang. Beli jom. Jom bang, 1 baju. Beli 1 baju dapat 2 baju. InsyaAllah. Jom. Baju lelong. Bang, okey bang. Okey bang, abang nampak ni bang. Anak dara ni semua ni bang. Ambil beli 1 baju dapat anak dara. Lagi orang masuk. Lembut sampai kat telinga. Seronok orang dengar bicara kita. Akan beli hati orang. Ini kadang-kadang kita bergaduh benda kecil. Pasal garam bergaduh. Amat Nespu Hei jebat. Amat Nespu. Syafiq ada bagus ni. Dia ingat apa kata-kata tu. Saya ada soal staf Syafiq. Dia ingat semua kata-kata. Apa dipanggil apa? Dialog. Dia ingat semua dialog Piramli ni. Dia ingat, dia boleh hafal. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan faham? Apa dia? Pasal belacan dia gaduh. Itu memang Piramli bukan gurau tau. Kan? Dia adalah manusia yang kalau kita tengok, itulah pemikiran ahli sufi. Pemikiran ahli sufi macam itulah. Dia bawa cerita-cerita yang kita tak termasuk akal tak capai, kita mula terfikir dengan cerita dia. Tapi dia bawa cerita-cerita yang buat orang kita fikir untuk buat benda baik. Banyak manusia sekarang kan, dia buat orang terfikir untuk buat benda jahat. Kan? Berapa banyak kita dalam rumah tangga kita bergaduh benda kecil kerana stokin hilang sebelah bergaduh. Kan? Hilang sebelah bergaduh.
kita maki amun isteri kita pasal stokin. Takkan stokin kau pun kau tak boleh jaga. Spender kau pakai pun kau tak boleh jaga. Nampak tak? Spender kau yang kau pakai pun tak boleh jaga. Engkau pandai pula kira spender kau berbelai. Mana spender saya? Spender. Mana satu bang? Tu kan dah ada saya dah buat. Saya tak nak pakai spender ni lah. Saya punya favorite spender warna kuning. Spender pun bergaduh. Nampak tak? Satu kita bergaduh. Nak lembutkan hati suami, kita kena lembut dulu, wahai wanita. Semua follower Pak Riz yang wanita, kita kena lembutkan hati kita. Melayan kerana suami yang selalunya akan menyeksa jiwa kita, menyesakkan nafas kita. Nampak tak? So, kita kena niat dengan Allah. Niat. Itu saya kata tadi, cari apa? Ada jawapan tak? Saya ni gelap tak nampak apa-apa ni. Ada tak orang jawab? Cari apa? Kan? Sebab tu dalam hidup, kita cari apa? Itulah jawapan kepada persoalan yang timbul. Nampak tak? Kita cari apa? Nampak tak? Kalau saya cari harta karun, susah macam mana, seksa macam mana pun saya takkan give up. Sebab saya cari harta karun. Orang kat depan dah tertimbus dan mati dah. 5-6 orang mati. Saya teruskan perjalanan sebab saya cari harta karun. Kat sana kena tangkap. Saya tak berhenti juga sebab saya cari harta karun. Saya dah ambil kira semua ni akan berlaku. Saya tetap teruskan perjalanan saya sebab saya cari harta karun. Nampak tak? Untuk memulihkan ekonomi keluarga saya. Contoh. Cari apa sebenarnya? Sebab tu bila kita nak lembutkan hati suami kita, nak lembutkan hati isteri kita, kelebihannya pada suami daripada isteri. Sebab isteri ni, dia uruskan keluarga. Kan? Hampir 80% urusan keluarga dikendalikan oleh isteri. Bermakna sepanjang 80% kita usaha perkara ni, kita betul-betul dekat dengan Allah. Masak tu nak lembutkan hati suami, tak payah makan nasi kangkang, tak payah kangkang sana kangkang sini, tak payah. Ini semua mengarut. Kan? Bila masak, masukkan surah Al-Nasrah. Masukkan surah Al-Nasrah, baca surah Al-Nasrah. Bila kosik beras, basuh sayur, banyak selawat. Buat putaran, ikut tawaf. Ikut tawaf, bukan ikut jam tu, lawan jam. Ikut tawaf tu. Kan? Banyak Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan zikir Bismillahirrahmanirrahim tu jadikan zikir. Banyak selawat ke atas Nabi. Perbanyakkan selawat. Semalam kita sentuh tentang selawat semalam. Hari Jumaat. Hari di mana kita utamakan amalan selawat. Dan jadikan selawat sebagai amalan harian. Jadikan selawat. Banyakkan selawat. Bila kita banyakkan selawat, Allah sayang kita. Sebab kita buat apa yang Allah suka. Faham ke faham? Banyakkan selawat. So bila kita siapkan makanan untuk suami kita, kita perbanyakkan selawat kita, kita banyakkan zikir kita. Bila siapkan makanan, kita buat, kita masak dengan hati. Ya Allah, bicara dengan Allah. Jangan berhenti bicara. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku buat ni menjadikan suami aku dekat dengan aku. Ya Allah. Ya Allah, jadikan dia imam aku. Ya Allah, jadikan dia seorang penyayang. Jadikan dia seorang pengasih. Ya Rahman, Ya Rahman. Jadikan zikir. Ya Rahman, Ya Rahman. Jadikan zikir. Ya Rahim, Ya Rahim. Jadikan zikir. Mudah-mudahan kasih sayang Allah kirimkan kepada kita. Mudah-mudahan suami tengok, dia sejuk hati. Dia tengok kita, dia rasa seronok. Dia tengok anak dara orang, dia seronok. Bila dah menggatal, bini orang pun pandang cantik. Bila dah menggatal, bini orang pun dia tergoda. Bila dah mula, bila bernafsu, tengok bini orang. Bukan bini orang, nenek orang pun dia minat. Sekarang umur 50 tahun pun dah jadi nenek. Umur 45, 43 pun dah jadi nenek. Sebab kahwin muda, dapat anak 20 tahun dah kahwin. Anak 18 tahun dah kahwin. Anak 18 tahun kahwin, umur 19 tahun dah ada cucu. Bila umur 45, 46 dah ada cucu, orang tengok bergetah lagi 40 tahun. 43, 42 kalau pandai solek, kalau pandai make up, nampak tak? Kalau pandai hias, kan? Cantik lagi. Orang tengok, suka, sayang. Nampak tak? Bila mata kita kotor, pandang apa semua jadi kotor. Kenapa mata kotor? Sebab hati kotor. Bila hati kotor, mata pasti kotor. Bila hati kotor, mulut pasti kotor. Sebab tu kita kena bersihkan hati. Buat amalan hati. Sebab tu bila nak beli, nak lembutkan hati suami, nak lembutkan hati suami tu hati-hati. Bermakna kita kena fokus pada hati kita dulu. Bila hati kita kotor, macam mana nak lembutkan hati suami? Kalau hati kita keras, macam nak lembutkan hati suami? Nampak? Faham ke faham? Kalau cikgu tak ada ilmu, macam mana cikgu nak ajar anak murid supaya ada ilmu? Kalau cikgu ni tak ada ilmu, macam mana dia nak buat anak murid dia faham? Nampak tak? Sebab tu kita fokus hati kita dulu. Nampak tak? Kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang boleh memberi manfaat pada suami kita. Next, teknik. Suami tengah tidur, bisikkan ayat-ayat Quran yang anda hafal. Tak kisah apa pun, bisik ayat Quran yang anda hafal. Bisik kat telinga dia. Antaranya, Pak Riz kongsi surah Al-Fatihah.
hadiah, sedekahkan surah Al-Fatihah pada suami kita. Sedekahkan surah Al-Fatihah pada suami kita. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah ni, ya Allah, jadikan suami aku suami yang terbaik. Ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah ni, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi suami yang penyayang. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Fatihah ni, ya Allah, mudah-mudahan menjadi seorang suami yang pengasih. Hantar setiap hari, jangan miss, sekerap yang mungkin. Faham tak faham tu isteri-isteri kat rumah? Faham ke faham? Kalau bergaduh, anda tak akan mungkin boleh beli hati pasangan anda. Nampak tak? Bila suami tinggi suara, senyap je. Itu formula dia. Si isteri tinggi suara, jangan bercakap. Kita suami relax je. Biarkan. Kita jangan terintan di hati. Kenapa nak tinggi suara tu? Yang suami ni aku bukan dia. Yang ketua keluarga aku. Tak nak. Biarkan dia nak tinggi suara. Biarkan. Sesekali dia nak tinggi. Dia nak test juga tone suara dia. Kan key mana dia ada tu. Dia kat key mana. Biarkan dia sikit. Kan, biarkan. Kadang-kadang perempuan ni kadang-kadang ada masa bila dah kena santau, dah kena rasuk, dia memang macam tu. Kan, biarkan. Bila dia, orang perempuan ni dia cepat settle. InsyaAllah. Bila dia dah menjerit-jerit marah, kita diam, dia pun tak tahu nak balas pantun macam mana. Kan, sebab pantun dibagi tak ada berbalas. Dia pun senyap lah. Nampak tak? Itulah formula untuk damaikan hati yang marah. Itulah formula untuk redakan kemarahan. Nampak kan? Satu Pak Haris cadangkan, kalau lelaki, bini popet. Kita ambil kunci, start kereta, pergi masjid, buat solat 2 rakaat, buat solat hajat berulang-ulang kali, minta, ya Allah, mudah-mudahan isteri aku reda sakit dia, reda marah dia. Begitu juga orang perempuan, kalau suami dah mula tak pandang kita, nafsu dia terarah yang lain, anda jagalah penampilan anda, insya-Allah. Bukan semata-mata untuk beli hati suami itu saja. Penampilan tu juga penting untuk pastikan kita kekal sihat. Oh, dah tua, makan apa tak, kita jaga pemakanan kita. Kita jaga penampilan kita supaya keluarga itu lebih mudah dilayari, lebih mesra, lebih bahagia, insya-Allah. Yang lain Pak Lee nak kongsi, yang sahabat, yang paling penting juga ialah bila kita tidur, ini tips yang nanti Pak Haris akan dalamkan, beri pencerahan pada 8M8. Tinggalkan nombor telefon, jom join program kita. Kita bercakap tentang suami isteri, kita bercakap tentang soal anak, kita bercakap tentang soal kehidupan. 8M8 hashtag bersama Pak Haris. Program online, seminar online kan. Sebelum ni kita buat seminar-seminar semua offline, kat luar, kat ballroom, kat hotel kan. Tapi kita sekarang PKP tak boleh nak buat program-program macam tu, so kita gunakan sistem online. Buat apa saja, mudah-mudahan program kita dapat dilaksanakan. Dan yang risau, bagi anda yang mungkin tak ada duit, ada masalah keuangan dan sebagainya, ikutlah live Pak Haris setiap pagi, tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang nak dapatkan pencerahan yang lebih lanjut, jom nadir 8M8, tinggal nombor telefon 8M8, kita akan berkongsi tentang perjalanan hidup kita. Dengar, bila kita tidur suami isteri, banyak orang, kenapa rumah tangga dia tak bahagia? Sebab apa tak bahagia? Sebab amalkan hidup berasingan. Suami tidur kat sofa, isteri tidur dalam bilik, siap kunci lagi. Nampak tak? Bila bergaduh je tidur asing, bila bergaduh tidur asing. Ini tak cukup bijak. Bergaduh itu bukan bermakna tidur kena asing. Nampak tak? Bila bergaduh, tidurlah sama-sama. Sebab apa? Bila kita tidur sama-sama, inilah caranya kita nak sejukkan hati pasangan kita yang sedang marah, yang mungkin ada konflik dengan kita. Sebab kita niat nak selamatkan keluarga kita. Boleh faham tak? Dia masih lagi merujuk kepada cari apa dalam hidup. Bila kamu cari apa dalam hidup, jawapan apa saja, soalan apa saja dalam hidup akan anda rujuk pada cari apa dalam hidup. Faham ke faham? So bila suami tengah tidur, bisik kat telinga dia. Bisik, nak cakap apa? Bang, saya sayang abang. Kita secara fizikal ni dia tidur, tapi jantungnya tak tidur, rohnya tak tidur. InsyaAllah dia ada impak. Nanti kita bincang lebih details. Kan? Ada yang tulis cari tu, ada tak? Ada banyak. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita cari apa sebenarnya dalam hidup? Ada, baca-baca sikit apa cari, ada tak? Kan? Jangan cari Pak Haris pula. Kan? Cari apa sebenarnya? Ada daripada Puan Ummu Alkis, mencari akhirat dan reda Allah Ta'ala, dunia akhirat. Puan Rahina Nur, cari reda Allah. Merah Mawar, cari Allah. Khatijah Ahmad, mencari reda Allah, ketenangan. Cik Puan Afni Anggun, cari reda Allah. Nur Fazila Fazil, ilham syifa, reda Allah. Maria Musa, cari reda Allah, cari rahmat Allah. Dewi Ayu Marisa, dalam hidup kita cari Allah, cari reda Allah.
Duratul Akmal, saya cari keredaan Allah, kedamaian, ketenangan jiwa, keluarga yang bahagia. Tapi ada ketika dijumpa dengan dugaan yang berat buat saya. I. Hussein, cari reda Allah. Nur Arka, cari reda Allah. Okey. Banyakkan cari reda Allah. Kalau saya belajar, itulah guru saya pesan. Kita cari reda Allah. Kalau benar-benar kita cari reda Allah, bukan hanya sekadar ungkapan di bibir, bukan hanya sekadar tulisan di atas kertas, tapi benar-benar diimani dengan hati, diimani dengan perbuatan, maka kita tak akan tergamak kutuk, umpat, maki, caci orang sebab kita cari reda Allah. Maka kalau kita mengumpat orang, Allah reda tak? Tak. Kalau kita kutuk orang, Allah reda tak? Maka bila kita mencari reda Allah, kita akan buat apa yang Allah nak. Kita bergaduh suami isteri, suami kita tinggi suara, kita cari reda Allah kan, maka kita tak akan balas balik. Sebab Allah tak reda pada isteri yang balas balik pada kata-kata suami, yang lawan suami, yang tinggi suara pada suami. Tiba-tiba isteri kita tinggi suara pada kita. Kita cari apa tadi? Kita suami cari reda Allah kan? Maka kita reda dengan perbuatan dia. Sebab dia mungkin tertekan. Dia tak ada ruang, tak ada platform, tak ada cara nak luahkan perasaan marah dia. Kita benarkan dia luahkan perasaan. Bila kita reda dengan perbuatan isteri kita, maka Allah reda dengan perbuatan kita. Allah reda dengan keluarga kita. Maka Allah kirimkan bahagia. Sahabat-sahabat saya nak cari reda Allah, saya nak cari bahagia. Orang yang reda itu, orang tu bahagia. Orang yang reda dengan Allah, orang tu tenang hidup dia. Orang yang reda dengan Allah, orang yang cari reda Allah, dia reda dengan ujian Allah. Orang yang cari reda Allah tu maknanya apa saja Allah bagi, dia reda. Itu maksudnya reda Allah. Mencari reda Allah, maksud mencari reda Allah tu apa? Bila Allah bagi aku ujian, aku reda. Bila Allah bagi aku musibah, aku reda. Bila Allah bagi aku kesakitan, kepayahan, kesulitan, aku reda. Maka bila kita reda, itu dah bahagia. Bila Allah bagi kita sesuatu kesulitan, kita reda. Itulah ketenangan namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Bila kita bergaduh suami isteri, kita asasnya kita cari reda Allah. Maka kita kembali kepada reda Allah tu. Sebenarnya aku cari reda Allah. Tapi bila aku bergaduh dengan isteri aku keras, aku berkeras, aku betul. Maka Allah reda ke atas perbuatan aku ni? Allah nak pandang ke perbuatan aku ni? Nampak tak? Walaupun Allah bagi aku hak sebagai seorang suami, boleh memutuskan sesuatu perkara, tapi itu tak salahkan aku benarkan isteri aku meluahkan apa yang dia tak puas hati, memberi pendapat dan idea. Nabi SAW, manusia yang paling Allah sayang, duduknya tinggi, makamnya sangat tinggi. Tapi pada satu waktu detik tertentu, Nabi tetap tanya pada sahabat pendapat-pendapat dan idea-idea mereka. Nabi boleh direct dengan Allah dapat wahyu. Tapi Nabi tetap minta pendapat pada sahabat-sahabat. Malah kadang-kadang sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah ini pendapat engkau atau wahyu? Ini pendapat aku. Ya Rasulullah, boleh tak kita macam ni? Ini idea yang bagus, ini bagus. Jom kita buat. Itulah berlaku peristiwa Perang Khandak. Di mana Salman Al-Farisi mencadangkan digali parit yang mana kaedah tu belum pernah berlaku dalam mana-mana pertempuran battles di bumi Arab, kan? Orang musyrik Quraisy tak pernah tahu ada peperangan kaedah tu. Itulah kaedah peperangan yang itulah teknik strategi oleh orang Rom dan Parsi. Kenapa mereka kaya dengan benda macam ni? Sebab mereka hidup dengan mencari kekuasaan. Mereka mencari kekuatan, mereka mencari glory. Nampak tak? Sebab tu mereka kaya dengan strategi-strategi perang. Sebab mereka mencari kemenangan, mereka cari kekuasaan. Tapi kalau kita cari reda Allah, apa kita buat pun kita nak orang senang. Kita tak nak sulitkan orang lain. Kalau saya jadi seorang ustaz, saya mengajar orang, saya nak anak murid saya faham. Maka bila dia tak faham, saya akan cari kenapa dia tak faham, kenapa dia tak boleh kuasai. Saya akan cari ruang masa saya untuk duduk berdua dengan dia, untuk bantu dia. Sebab kita cari reda Allah. Bila kita buat macam ni, maka pasti Allah reda kat atas perbuatan kita. Allah suka kat atas perbuatan kita. Maka kehidupan kita akan dapat banyak keuntungan. Saya seorang mak, tengok anak saya bermasalah. Maka saya nak cari reda Allah. Tapi Allah bagi saya ujian anak-anak masalah. Saya reda dulu. Sebelum ada apa-apa tindakan, reda dulu. Bila saya reda, maka saya susun strategi. Macam mana boleh bantu anak saya keluar daripada masalah. Susun, tulis atas kertas, apa patut kita buat, patut kita buat. InsyaAllah. Kan? Asas kita mencari reda Allah tu kita betul-betul dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Satu, kita cari apa sebenarnya? Ada orang cari kuasa. Satu, tiap-tiap hari bercakap pasal kuasa. Tak berhenti-berhenti cakap pasal kuasa. Ada orang cari kedudukan. Dia sanggup buat apa saja untuk pastikan dia dapat kedudukan. Dia sanggup rasuah orang untuk dapat kedudukan. Dia sanggup pijak orang untuk dapat kedudukan. Dia sanggup bunuh carrier orang untuk dapat kedudukan.
Nampak tak? Ada orang hidupnya nak mencari nama. Dia sanggup buat apa saja. Malah rasuah orang untuk dapat pangkat, jawatan, kedudukan. Nampak tak? Sebab dia cari nama, dia cari kedudukan, dia cari status. Faham tak? Tapi kalau kita cari reda Allah, kita cari reda Allah. So dalam perjalanan kita nak ada jawatan, kita nak pangkat kita meningkat, kita bekerja, kita nak syarikat kita bagi pendapatan kita tinggi. Oleh kerana kita mencari reda Allah, kita tak sanggup pijak orang, kita tak sanggup khianat orang. Bos, nak cakap sikit bos. Apa dia? Masuk duduk. Ni bos, saya minta maaf bos, saya dah lama kerja kat sini bos. Kan? Saya nampak, saya minta maaf bos, bukan saya nak salahkan bos, minta maaf sangat. Saya dengar cerita lah, bos nak naikkan Sazman sebagai sebagai supervisor. Saya bukan jumpa bos ni sebab saya iri hati. Bukan sebab saya yang patut dapat jawatan tu. Tapi saya kata bos, Sazman ni bos banyak masalah. Belakang bos macam-macam dibuat. Saya rasa bos kena ambil berat ni bos. Nampak tak? Sebab dia hidup nak cari kuasa, dia hidup nak cari jawatan. Maka dia sanggup bunuh orang, dia sanggup bunuh kiri orang, dia sanggup umpat orang, dia sanggup kutuk orang. Berapa ramai dalam kehidupan kita banyak munafik. Depan kita senyum, depan kita baik, depan kita bukan main bagus cakap. Hakikat kat belakang dia njut kita, dia bantai kita, belasah kita. Nampak tak? Sebab dalam hidup mereka tak nak cari reda Allah. Cakap je, tapi perbuatan mereka tidak menggambarkan mereka mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke faham sahabat? Dan inilah yang kita, asas kita cari apa sebenarnya. Cari reda Allah, syurga dapat insya-Allah, insya-Allah. Cari reda Allah, insya-Allah kita dapat syafaat Nabi, insya-Allah. Bila kita cari reda Allah, kita takut nak buat maksiat. Bila kita cari reda Allah, matlamat kita paling asas mencari reda Allah, kita takut nak lakukan perkara yang Allah larang. Kan? Nak mengumpat orang. Kenapa Pak Ris selalu cakap mengumpat-umpat? Sebab dalam kehidupan, benda yang paling senang buat dosa ialah mengumpat. Nak mencuri kena pergi rumah orang, nak mencuri kena pergi tempat orang. Tapi nak mengumpat dekat rumah pun boleh dapat mengumpat. Nampak tak? Buka je handphone, kan? Hantar WhatsApp. Kau tahu tak? Pak Ris kau tahu? Pandai je cakap dia macam ni. Dan orang percaya. Jadi bila orang percaya, engkau sebenarnya tipu. Engkau sebenarnya mengada-ngadakan cerita dan orang percaya. Dan orang ni pula share. Tiba satu masa dah umur kau 50, 60 tahun engkau pandai pula nak bertaubat. Dah alhamdulillah nak bertaubat. Macam mana kau nak ambil balik semua tu? Dah tersebar dan ada yang dah meninggal. Ini yang patut kita ambil awal-awal sebelum buat dosa. Inilah perkara yang patut kita fikir masak-masak dalam-dalam sebelum kita lakukan satu. Sebab itulah letakkan reda Allah itu asas paling mahal. Kita nak cari reda Allah, nak cari reda Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada soalan? Ada soalan sumber daripada WhatsApp. Sumber WhatsApp, okey. Ya, Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta pandangan sedikit bagaimana nak handle anak-anak lelaki saya yang seolah-olah terpukau dengan permainan PUBG. Bila saya tegur, dia tengking kita balik sebab ganggu dia main. Musim PKP ni siang tidur, malam berjaga. Sangat sedih sampai tak boleh nak sambut hari raya langsung. Solat tapi dah akhir-akhir waktu. Mengaji tak nak, zikir tak nak, ajak solat berjemaah tak nak. Saya ada 3 orang anak lelaki sahaja. Hei kawan-kawan, mari kita tidur siang hari. Puan, saya jawab nanti sekejap ya, saya jawab sekejap. Untuk semua ibu, termasuklah isteri saya. Untuk semua ayah, termasuklah diri saya. Semua ibu, semua ayah, jangan sampai kita berada kat tahap macam puan ni cakap. Anak tengking tinggi suara. Sebab apa? Sebab dalam mendidik anak, bila kita tersalah sukat, anak akan buat kita sakit. Bila kita tersalah sukat, anak berani tinggi suara pada kita. Bila kita tersalah sukat dalam mendidik anak, anak boleh keraskan suara bila bercakap dengan kita. Dengan emak ni apa? Boleh beli kat pasar raya. Dengan emak dia apa? Boleh jumpa kat 7-Eleven. Dengan emak dia apa? Dengan bapak dia apa? Boleh jumpa kat mana-mana bila perlu. Bila anak dah tinggi suara pada mak, dah tinggi suara pada ayah, bermakna ini bab adab dan akidah dan akhlak. Ini lebih kepada bab adab dan juga akhlak. Sebab itulah madrasah kita berempat pula bangunkan adab. Ini bukan senang. Bab adab ni paling susah. Kan? Kita nak beri penekanan pada adab. Satu, bila anak-anak kat rumah bangunkan adab. Nampak tak? Bila anak-anak lebihkan PUBG, sebab PUBG ni berjaya menguasai jiwa dia. Dia seronok, dia gembira. Tahu tak? Saya nak pesan ni, saya minta maaf tau. Saya minta maaf dulu awal-awal, minta maaf awal-awal. Okey? Bila kita tak pandai, bukan tak pandai, bila kita tak berjaya menguasai jiwa anak-anak kita, ada benda telah mengambil tempat yang patut kita miliki, maka dia akan singkirkan kita. Dengar pesan Pak Riz baik-baik, fikir masak-masak, fikir betul-betul, fikir dalam-dalam.
Dengar baik-baik pesan Pak Riz. Dulu kita jaga dia, kita sayang dia, kita peluk dia masa dia kecil. Kan? Masa dia kecil, kita pimpin dia, kita peluk dia, kita cium, kita gomol dia. Tapi perbuatan itu semua tidak kita sertakan dengan iman. Tidak kita sertakan dengan pendekatan sunnah. Tidak kita sertakan dengan amalan-amalan Nabi SAW. Kita peluk dia tapi tak bisik. Kita peluk dia tapi tak ajar zikir. Kita peluk dia tapi kita tak bicara-bicara yang buat dia dekat dengan Allah. Kita peluk, kita duduk sama dia tapi kita tak cerita banyak tentang akhirat. Kita cerita tentang dunia. Peksa bila kerja rumah dah siap. Tuition siap lagi ni dah buat. Ayah tengok kau tak buat apa-apa pun. Nampak kita banyak cerita tentang dunia. Akhirnya kita percaya kita telah beri yang terbaik pada anak-anak kita. Kita percaya kita telah beri yang terbaik dalam pembangunan diri dia. Hakikatnya tidak. Nampak tak? Kita peluk, alhamdulillah, tapi pelukan kita kosong. Kita bercakap kosong, tak ada apa-apa yang boleh membangunkan jiwa dia. Kita bercakap, kita berbual tentang kehidupan, tapi tak ada masuk tentang akhirat. Tak masuk tentang sirah Nabi SAW. Dengar pesan Pak Riz. Cerita PUBG ni, bila dia dah minat, dia dah seronok, dia lupa dia ada mak dan ayah, PUBG telah ambil dia daripada kita. Tuan-tuan tahu tak, satu masa nanti akan ada seorang perempuan, akan ada seorang lelaki, akan ambil dia terus daripada kita. Dan dia nantinya tak banyak masa dengan kita bila lepas dia kahwin. Dia terlalu mencintai isteri dia, sampai dia tak ada masa untuk balik kampung tengok mak, iaitu tengok kita. Dia terlalu mencintai suami dia, sampaikan dia tak ada masa. Nak call pun tak ada masa. Nak call pun tak mampu buat. Ini yang berlaku pada detik dan saat ini. Nampak tak? Sebab itulah bila didiklah anak kena cari reda Allah. Didiklah anak untuk membuat persiapan untuk akhirat kita dan mereka. Kalau kita mampu buat benda itu semua, Pak Riz percaya 100% apa dia, kan anak-anak ni boleh dibangunkan dengan baik. Siapa belikan dia handphone? Siapa? Kita bapa takkan tak boleh buat jadual dalam rumah. Kita kena tegas, sahabat. Nabi memang berlembut. Nabi banyak tolak ansur. Tapi bab akidah, Nabi tidak bertolak ansur. Nabi sangat bertolak ansur. Tapi bab akidah, Nabi tetap berprinsip. Nabi tetap AA lah. Nampak tak? Bab akidah. Bab berkaitan dengan diri Nabi, Nabi tak kisah disakiti. Nabi tak kisah dikhianati. Tapi bab agama, Nabi tegas. Sebab tu kita kena tegas dalam membangunkan akidah anak-anak kita. Kita kena tegas dalam membangunkan adab anak-anak kita. Daripada kecil bangunkan adab supaya mereka besar tidak kita tak nak bila besar dia tinggi suara pada kita. Kita tak nak macam tu. Ini biasa berlaku. Jadi kembali pada puan tadi, macam nak selesai masalah, saya bukan nak selesaikan masalah. Saya nak bagi panduan. Mudah-mudahan teknik-teknik yang saya kongsikan boleh bantu puan. Dengar puan. Okey, dalam nak pimpin anak, kita banyak pimpin secara fizikal, pimpin roh dia. Pimpin rohani dia. Puan kena sentuh rohani dia, puan sentuh fizikal dia. Satu puan tak dapat anak. Dah lah, asyik main handphone je, main game, sembayanglah. Puan sentuh fizikal dia. Puan kena sentuh rohani dia. Dia tengah tidur, puan bisik dengan roh dia. Nak detail-detail, puan kena pergi program saya lah. Pak Riz ni niaga orang nak minta. Bukan meniaga. Pak Riz ni sebenarnya bila buat program-program, sebenarnya pendapatan itulah kita bangunkan madrasah. Kau nampak tak? Kau nampak tak ni? Nampak tak sikit? Inilah dewan aku. Dewan madrasah Pak Riz ni, kemah kerja kahwin. Tapi kita dah mampu lahirkan ramai budak hafiz. Jadi, nak jadikan mereka ni mantap akhlaknya, hafiz akhirnya, bukan pada dewan ni. Tapi bila kita sentuh rohani dia. Pak Riz tak boleh buat apa-apa pada mak bapak, tapi Pak Riz insya-Allah akan berusaha untuk anak-anak ni. Nampak tak? Insya-Allah. So, bila kita sentuh rohani dia, insya-Allah dia jadi yang terbaik. Tapi mak bapak mesti nulis tu. Satu banyak orang tanya saya, Pak Riz kenapa anak saya balik tak jadi manusia? Dia balik, dia jadi manusia, tak jadi manusia, banyak bergantung pada peranan mak bapak. Kat madrasah kita boleh buat dia solat. Kat madrasah dia boleh solat. Kat madrasah dia boleh pegang Quran. Kat madrasah kita boleh buat macam-macam perkara. Tapi kenapa kat rumah tak boleh? Sebab mak bapak tak gerti tegas. Mak bapak tak gerti marah. Mak bapak ni punya baik sampai terlupa nak marah. Bila dia marah, anak dah tak heran. Anak tak takut. Inilah kelebihan-kelebihan mak bapak yang telah ditelan zaman. Yang hilang entah mana pergi. Tapi saya, didik anak saya tetap tegas. Tak ada gurau-gurau. Bab tegas tetap tegas. Tak cakap. Sekali cakap tersangkut atas gunung Kinabalu. Bau dia tahu malu. Nampak tak? Jangan saya smash badan tunggu bulu. Faham tak?
Nak tenangkan hati, makan kebab ulu. Setiap tindakan jangan terburu-buru. Barulah datangnya I love you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? So, puan banyak berinteraksi dengan roh dia, bangunkan rohani dia. Dia tengah tidur bisik kat telinga dia, anak jantan dia lihat, anak jantan dia agresif. Tapi saya anak jantan juga. Walaupun saya nakal-nakal, keluar rumah, balik lewat malam, main motor dan sebagainya, tapi dengan mak hormat tinggi, dengan mak adabnya tinggi. Nampak tak? Sebab kita sentiasa dibangunkan rohani. Mak bukan orang pandai, bukan orang psikologis. Mak saya bukan orang hebat-hebat belajar sampai luar negara. Mak kita orang kampung je, suri rumah tangga sepenuh masa. Tapi kalau dia ada ilmu, siapa pun orang tu kalau dia ada ilmu, dia mampu selamatkan anak dia. So bangunkan rohani anak. Kita banyak fizikal anak. Cuba kau tengok, bila anak kau letih, kau picit-picit dia. Kau boleh picit fizikal dia, tapi kau dah picit tak rohani dia. Kan? Engkau boleh picit tangan-tangan dia. Faham tak? Mana luka mak tengok. Engkau nampak luka kat kaki, engkau tak nampak luka kat hati. Faham tak? Faham? Kan? Jadi bangunkan anak dengan pendekatan gunakan ayat Quran. Syifa. Nampak tak? Syifa. Satu saya namakan anak saya Syifa. Radatul Syifa. Untuk ingatkan saya bahawa Quran Allah turunkan satunya ialah untuk kita manfaatkan Quran ni dalam perjalanan hidup kita. Quran penting. Nampak tak? Ayat-ayat Allah adalah syifa untuk hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, rawat anakmu. Dengar pesan saya ni puan. Rawat anakmu, rawat akhlaknya, rawat jiwanya, rawat rohaninya. Rawatlah anakmu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali PKP tak boleh kan. Kalau mana-mana yang anak masih terjadi, waktu kau bagi akulah puan. Kan, kau bagi kat sini. Kan? Dahlah. Bagi kita bangun kan. Okey je kan? Betul tak? Malah dapat banyak ilmu manfaat, betul? Ilmu-ilmu yang menyebabkan kita tersedar. Tersedar bahawa, ya Allah, ada benda aku tak buat. Mak kita satu je. Kalau ayah kahwin 4, mak lahirkan kita tetap satu. Betul tak? Kalau ayah kahwin 4, kalau berani ya, kahwin lah. Kahwin. Kau berani? Pak Riz, aku memang tak berani. Tak nak fikir. Tak mahu fikir. Sebab tugasan saya sebagai pendakwah masih banyak tak settle. Nampak tak? Tugasan saya di madrasah, subhanallah, terlalu sukar. Berat bau saya memikul amanah yang Allah bagi. Kan? Sangat sukar. Bila saya bangunkan madrasah, saya bukan dapat sanjungan, saya bukan dapat title, saya bukan dapat gelaran yang baik. Tapi yang sebaliknya banyak benda buruk. Mengalah tidak mungkin. Ada orang mengharapkan sangat madrasah saya Jahanam, kan, tutup, lingkup. Saya ada Allah. Macam mana nak kalahkan saya? Sebab saya ada Allah. Keyakinan saya kuat pada Allah. Kan, di saat Allah kata, Pak Riz, akhir kat sini. Berakhirlah saya. Selagi Allah beri kebenaran pada saya untuk berjuang, saya terus berjuang. Saya bukan berjuang kerana manusia, saya berjuang kerana Allah SWT. Kecintaan saya pada agama ini sangat tinggi. Saya nak tolong sebanyak mungkin. Ada satu mesej pagi-pagi, malam tadi dia masuk. Kan, Pak Riz, saya ni seorang ibu tunggal, anak dorang ada kan. Puan ni ada ke tak ada dalam ni? Pak Riz, tolong saya dah banyak buat benda salah dalam hidup untuk cari rezeki, untuk besarkan anak saya, sanggup buat apa saja. Saya dah banyak buat silap, banyak buat dosa, macam-macam benda. Jadi inilah perjuangan kita. Kita tolong sebanyak mungkin orang. Mungkin kemampuan kita terhad. Tapi kalau kita boleh bangunkan follower Pak Riz, kita boleh bergerak sama-sama. Kita tak nak sanjungan-sanjungan ni. Tak payah sanjung-sanjung. Kita nak Allah pandang kita dengan reda Allah tu kita dapat. Allah pandang dengan mardatillah, kasih sayang Allah. Kita nak kasih sayang Allah. Sebelum kau dapat kasih sayang isteri, sebelum kau dapat kasih sayang suami, sebelum kau dapat kasih sayang mak dan ayah, engkau wajib dapat kasih sayang Allah dahulu. Tulis tu. Wajib dapat kasih sayang Allah. Aku mesti dapat kasih sayang Allah. Aku mesti dapat kasih sayang Allah. Seorang anak yang dididik untuk dapat kasih sayang Allah, maka dia pasti akan dapat kasih sayang mak ayah dia. Dia pasti akan buat yang terbaik dan akhirnya mak ayah dia sayang dia. Seseorang yang tak tahu macam mana cari kasih sayang Allah, dia setiap perjalanan hidup dia buat orang marah, dia buat orang benci, dia buat orang geram, dia buat orang macam ni, dia buat orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? So, puan, rawat anakmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Percayalah, kan? Dan saya bagi teknik seterusnya. Kita gunakan Al-Quran ni, puan. Nak ambil masa, nak ambil handphone dia marah. So, bijaksana, jangan ambil handphone. Ambil masa dia sekejap. Kita buat aktiviti bersama. Nanti 8 saya kongsi lah.
InsyaAllah. Tapi saya bagi juga kan hari ni. Tinggalkan nombor telefon, pergi Program Pak Riz 88. Kat mana? Kat rumah kau. Kat rumah korang kau duduk dengan air kopi, dengan roti, dengan roti canai, dengan mi goreng semua atas pentas, di atas meja. Kemudian kita borak-borak sambil kau makan, tak ada masalah. Kan? Kita buat program 88. Kan? Bagi mereka yang program tu RM50 je, murah. Program tu RM50 Pak Riz, Allah mahalnya. Bukan. Dengan cara itu aku dapat tarik duit. Inilah kaedah bomo, tarik duit. Seminar tarik duit. Sebenarnya inilah cara Pak Riz untuk buat masuk duit ke madrasah. Inilah cara kita dapat dana. Kalau kita kata tolong saya boleh tak bayar bil elektrik, banyak orang marah kita. Boleh tolong Pak Riz tak bayar bil air, banyak orang marah kita. Boleh tolong tak Pak Riz kita nak sumbang sikit pada patut, ada yang buat, banyak. Pak Riz Terhutang Budi, banyak follow Pak Riz. Terutama orang Singapura, orang Pantai Timur, terlalu banyak tolong kita. Orang Sabah, ya Allah banyaknya. Terima kasih daripada luar negara, terlalu banyak tolong kita. Tapi kita nak lebih ramai orang hadir untuk tolong madrasah, hadir seminar. Maknanya lebih banyak orang hadir seminar. Banyak ni. Kan kita target tak banyak lah, kita target lebih kurang dalam apa 10 juta agaknya dia. Betul lah tu. Anak macam tinggi, mana tahu malaikat-malaikat join kita sama-sama kan hadir majlis ilmu kita, awak angkat majlis ilmu kita. Pak Riz, kenapa cas korang? Pak Riz bukan cas orang. Pak Riz nak dapatkan dana untuk madrasah. Kan tetap pagi ni Pak Riz tak cas korang. Dan kau kena ambil data lah. Data memanglah kau kena bayar. Takkan itu bukan marah aku. Pak Riz memang pasal data kita. Pak Riz buat live sekejap-sekejap dah lah 5 minit. 5 minit macam mana? 10 minit, setengah jam. Kadang-kadang soalan tu perlukan jawapan banyak. Itu belum lagi aku mengkona sana, kona sini. Kan? 2-3 kucing berlari. Kan? Manakan sama si kucing belang. Kan? Kita nak buat live setiap hari. Kan? Jadi apa kita nak buat? Kan? Kita kena buat apa? Kita kena sediakan kan diri kita untuk pastikan kita menang. Nampak tak? 2-3 kucing berlari, manakah sama si kucing belang. Nampak tak? Kan? Live ini setiap hari. Jadi siapkan diri untuk membina kemenangan, untuk menjadi orang menang. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan lagi tak? Ada soalan semua daripada WhatsApp. Ya. Okay, saya ni buat 2 kerja, government dan bisnes sendiri. Alhamdulillah. Kadang-kadang rasa nak pilih salah satu je, badan rasa sangat letih. Okay. Saya dah niaga hampir 20 tahun. Subhanallah. Kerja government ni 13 tahun. Bila dah kerja government, jadi terpaksa buat 2 kerja. Dah 13 tahun buat 2 kerja. Habis kerja government, sambung niaga. Habis niaga, sambung kerja government. Allah. Jadi kadang-kadang jadi buntu. Nak minta Pak Riz tolong bagi kata-kata yang membantu. Oh, aku ingat kau nak minta aku ambil esek-esek kau. Alhamdulillah. Sahabat, dengar pesan saya. Bila buat kerja macam ni semua tu, ada masa tak untuk family? Ada masa tak untuk Allah? Ada masa tak untuk Allah? Ada masa tak untuk diri kita mencari Allah? Ada masa tak untuk kita buat manfaat kepada agama ni? Itu persoalan yang anda perlu ambil berat untuk membuat keputusan nak tinggalkan salah satu. Apabila anda buat dua-dua benda ni, ada orang dia okey je, dia buat benda ni semua walaupun dia penat, tapi dia happy, dia seronok, dia gembira. Sebab dengan duit yang lebih tadi tu, dia dapat bantu madrasah, dia dapat bantu pondok, dia dapat bantu anak-anak yatim. Dia memang ambil 5-6 orang anak yatim, maka dia bayar yuran anak yatim tu kat madrasah, kat pondok. Ini teknik tau. Kan? Madrasah Pak Riz tak ada lagi dah, tak ada peluang dah. Semua telah diambil. Kan? Tak ada lagi anak yatim, fakir miskin, semua dah kita dah gembat. Tak nak. Kan? Tapi untuk madrasah lain, ambillah peluang tu. So, ada orang kerja mati-mati, dia dapatkan duit tapi dimanfaatkan untuk agama. Ada orang macam tu. So, apa yang anda buat ni semua ni untuk apa sebenarnya? Kalau anda buat untuk cari reda Allah, maka ia sepatutnya menjadikan anda happy. Tapi kalau anda dah penat, anda letih, anda buat solat 2 rakaat. Minta petunjuk pada Allah. Solat sunat rakaat. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala sujud terakhir. Ya Allah, bagi aku petunjuk. Patut ke aku tinggalkan salah satu? Patut ke aku berhenti kerja? Patut ke aku stop? Mintalah bantuan Allah. Minta bantuan Allah. Sebab pendapat saya jelas. Apa dia? Anda buat ni untuk apa? Untuk mengubah nasib keluarga. Ubah tak nasib keluarga anda? Nasib keluarga anda dari segi duit berubah. Alhamdulillah. Tapi dari segi sudut akhlak anak macam mana? Sebab akhlak anak, adab anak, akidah anak banyak berurusan dengan masa yang anda spend untuk family. Buat apa kaya, buat apa banyak duit tapi anak pegangai macam cikadak. Nampak? Cigaro okey tak? Cikadak, bukan Cikaro. Cikaro okey. Anak pegangai macam cikadak. Faham tak? Bahasa kurang ajar, tak beradab. Tapi kita kerja mati-mati, dia langsung tak hargai. Dia langsung tak raih kita. Kan kita mati-mati nak belikan apa yang dia nak. Tapi dapat handphone apa dia buat? Dia kianat kita, dia main handphone. Dia perlu dia pergi mampus lah bapak nak kerja sampai tengah malam ke besok pagi. Aku beritahu, aku main handphone, aku enjoy. Ini
Jadi buat apa kalau kita dapat kehidupan macam tu? Baik kita susah makan ikan kering, makan nasi dengan ikan kering lagi bagus daripada makan sedap-sedap tapi hilang anak. Nampak tak? Hanya kita sanggup tak makan hidup susah, itu je isu dia. Nampak tak? Jadi kenapa anda orang selalu kerja banyak ni, kerja lebih masa, kerja 2-3 tempat macam kawan Pak Dis kan, Pak Dis pernah cerita, dia siang harinya kerja malam jadi jaga. Sabtu, Ahad pergi mesi rumput, buat kerja-kerja tukang dan sebagainya, nak cari duit. Saya tanya, kenapa ni buat macam ni teruk? Anak membesar, banyak makan duit. Kita faham. Engkau okey tak? Aku okey tak okey, aku kena okey. Sebab hidup sekarang gaji tak besar, aku kena okey. Jadi dia dah terima tu, dia reda dengan kehidupan dia. Jadi takkan ada timbul isu tertekan, bengang. Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Jadi sahabat yang bertanya, Pak Aris ni kerja. Kalau kau tengok Pak Aris ni kerja, engkau pun takut. Kan? Aku pun takut tengok kerja aku. Nampak tak? Semua benda kena fikir. Tapi saya seronok, saya happy. Kan? Tapi saya kena tinggalkan kehidupan saya. Pengorbanan ni sangat besar. Tapi pengorbanan ni dapat apa Pak Aris? Aku dapat banyak anugerah. Maki, amun, caci, kutuk. Banyak aku dapat. Seronok. Gembira. Pak Aris suka kau kutuk. Aku tak suka. Tapi kalau maki, cacian, umpat, kutuk ini menjadikan aku lebih kuat, Alhamdulillah. Teruskan perjuangan. We all are fighter. We must fight to the end. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Kita tak mampu buat orang semua sayang kita. Tapi kita mampu buat kita sayang semua orang. Kita tak mampu buat orang semua sayang kita. Tapi kita boleh buat sayang semua orang. Boleh faham tak? Kalau Pak Aris, mak saya tak sayang saya lah. Mak saya ni kan cakap je, asyik marah je saya. Mak kau tak sayang kau, tapi kau sayang mak kau tak? Engkau kena sayang mak kau. Engkau kena cinta dia. Engkau kena kasih dia. Faham tak? Cikgu saya ni kan pilih kasih, Pak Aris. Kan? Dia pandang, kalau bercakap pandang orang pandai je. Yang saya ni bodoh ni tak pandang. Kan? Kalau dia tak pandang kau, kau pandanglah dia. Kalau kau rasa, kau ada persepsi, kau ada tanggapan bahawa cikgu kau tak sayang kau, kau sayang cikgu kau, insya-Allah kau dapat sayang. Insya-Allah, percayalah. Kan? Beri kasih, dapat kasih. Beri sayang, dapat sayang. InsyaAllah. Pak Aris, saya ni sayang suami saya macam nak gerak, tapi dia cari perempuan lain juga. Kau faham tak? Bila kau sayang suami kau, dia cari perempuan lain, bermakna Allah tengah bagi kasih sayang dia pada kau. Kau je tak faham. Boleh faham tak? Bila engkau kasih kat suami kau, engkau kasih sungguh-sungguh, engkau berhenti kerja untuk jantan ni. Nampak tak? Engkau bagi rumah engkau untuk jantan ni. Engkau tukar nama untuk dia. Nampak tak? Dulu engkau jawatan besar, dia kerja tak seberapa. Engkau laburkan duit untuk bagi di bisnes. Dia dah meniaga bagus, dia buat hal, ada perempuan lain, engkau dia mempermainkan. Saya pernah handle kes macam ni. Banyak kes ni. Datang kat saya. Wah, untungnya puan. Untung apa? Pak Aris ni biar betul. Aku pula kena maki. Bukan. Bila kamu terlalu sayang pada suami kamu, kamu kadang-kadang leka dan lalai dalam tindakan hidup kamu. Terlalu sayang sampai segala-gala kamu bagi. Harta-harta. Ini tak bijak sebenarnya. Hidup kita kena bijaksana lah. So, bila kamu kasih sayang pada suami, contohnya, suami main kayu 3, kayu ke-4, kayu ke-5, kayu ke-6, tak kisah dia main kayu berapa, main kayu uki ke kayu apa pun dia main, kan tak kisahlah. Yang penting kita kena faham, aku bagi kasih, Pak Aris kata dapat kasih, tapi suami aku tak bagi kasih. Pak Aris, suami saya bagi saya nista, bagi saya cacian, bagi saya hinaan, bagi saya bini lain. Sebenarnya Allah bagi kau kasih, kau tak nampak. Bila suami kau buat perangai, apa kau buat? Kau cari Allah kan? Itu tandanya Allah sedang kasih kau. Itu tandanya Allah sayang betul kau. Allah benarkan kau ada masa untuk dia. Nampak tak? Allah izinkan engkau ada masa untuk dia. Ada orang sahabat tak ada masa untuk Allah. Tak ada masa untuk Allah. Pelik betul. 24 jam tak ada masa untuk Allah. Pelik gila betul. Tak ada masa untuk Allah. Ada soalan? Okey. Soalan sumber daripada pesanan messenger. Okey, insya-Allah. Salam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada masalah dengan anak perempuan saya umur 17. Dah tak sekolah. Dia tak minat belajar. Macam-macam saya buat, akhirnya berhenti sekolah. Dia suka lari dari rumah, enjoy dengan kawan-kawan, bergaul bebas dengan budak-budak lelaki. Dah pandai mencuri duit kami. Saya buntu sangat sampai saya stres dan dapat sakit jantung. Harap sangat Pak Aris dapat bantu saya. Apa perlu saya buat? Puan, bila anak dah jauh, nak tarik payah, tali kena panjang. Kena kuat. Dia mudah tuntas, dia mudah putus. Bila anak dah campur jantan-jantan tak guna banyak kat luar sana, kan, dia dah ajar anak kita macam-macam. Jadi sebab tu dia mencuri. Puan jangan terasa saya cakap ni mungkin salah.
dia kes saya handle, bukan anak puan kes saya handle. Bila orang perempuan ni dia dah mula mencuri, sebenarnya selalunya dia sponsor jantan-jantan ni. Dia yang sponsor jantan-jantan ni. Nombor 2, dia dah mula main barang. Bila dah main dadah, dah ambil pil, dah ambil ais, dah ambil kuda. Kalau bukan kuda, itu tak apa. Bukan kuda ni, kan? Dia ambil kuda, dia main kuda, dia ambil batu, kan? Puan, biasanya budak ni akan mencuri. Biasa macam tu lah. Dia ada keinginan yang menyebabkan dia kena mencuri. Ketagihan yang menyebabkan dia mencuri. Itu berlaku juga. Dulu anak saya tak mencuri, tiba-tiba mencuri. Ada kaitan lah dengan kehidupan dia sekarang. Puan, umur 17 tahun. Kalau ada rezeki, kalau boleh bawa datang kat sini, alhamdulillah lah. Puan datang, bawa datang jumpa saya. Duduk dengan saya selama sebulan, insya-Allah. Duduk dengan saya selama sebulan, insya-Allah lah, insya-Allah. Kita cuba kan, insya-Allah boleh. Hanya apa puan patut buat, itu teknik yang puan patut buat. Puan, sentuh rohani dia, bukan fizikal dia. Ikut marah sepak dia, ikut marah terajang dia, ikut marah bungkus dalam goni, kan? Buka-buka tengok, hai sir. Imam pendek. Salah ambil orang. Itulah. Puan, sentuh rohani dia. Puan kena ingat pesan saya, Puan buat amalan 40 hari tau. Buat amalan 40 hari. Buat zikir khusus. Buat amalan khusus untuk ambil dia balik. Ada. InsyaAllah puan. Ada banyak kaedah, banyak teknik. Bukan mudah. Ya betul bukan mudah. Bila kita dah buat silap, bukan mudah nak betul balik. Nampak tak? Sebab masa di umur 17 tahun, masa di umur 12 tahun, flashback balik puan, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, kat mana titik mula dia buat perangai ni. Dan di situ puan akan nampak kelemahan puan suami isteri dalam membina dia. Ya. Kalau puan ada kelapangan, tak dapat anak puan, puan datang jumpa saya puan. Datang. Puan belajar sesuatu. Sama ada puan ambil setengah hari ke 1 hari, belajarlah, belajar. Ini benda penting. Lepas tu kita buat amalan khusus. InsyaAllah puan. InsyaAllah. Tapi istiqamah kena buat. Jangan tanya saya, Pak Adi saya dah buat, tapi kena tak dapat. Buat secara berterusan, InsyaAllah. Kan? Pada waktu sama kita support dengan madrasah support buat solat ajak berterusan. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang saya boleh bagi tahu, yang saya boleh share kat sini puan, apa antara amalan yang, sebab kita, dalam pendekatan Islam, puan tak boleh harap semua benda berlaku dengan pantas. Kalau puan pergi jumpa bomo, boleh lah jumpa bomo. Jumpa bomo, jumpa bawang. Sekarang juga anak puan nak jin angkut. Tapi untuk apa? Kan besok jin tu tidur dengan anak puan. Jangan gunakan bomo dan bawang. Kita ada agama, kita ada akidah, kita ada Quran. Kita manfaatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Puan amalkan sebelum tidur, pastikan puan hidupkan solat sunat witir. Puan jaga surah As-Sajdah, jaga surah Al-Mulk, puan jaga surah Al-Waqiah. Puan baca semua ni, buat amalan, minta petunjuk, minta bantuan Allah. Semoga Allah lindungi keluarga puan, semoga keluarga puan di bawah rahmat Allah, supaya anak ini Allah beri dia hidayah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amalkan, Allah jamin perlindungan. Dan sepanjang malam buat amalan ni, insya-Allah. Kan, kita perlahan tarik dia. Buat amalan ni puan. Jangan tinggalkan tahajud setiap malam. Di ruang tahajud ni puan menangis puas-puas, minta hidayah untuk anak, minta Allah bantu. Sebab tidak ada manusia boleh bantu kalau Allah tak nak bantu. Kalau tak ada manusia hebat mana pun, title mana pun, doktor mana pun, tinggi mana pun darjat dia, kalau Allah tak izinkan tak dapat. Nampak tak? Satu, kita merujuk Allah dulu. Kita jangan give up dalam perjuangan. Kita jangan give up dalam pertempuran. Kita jangan give up dalam usaha. Puan faham tak? Ini adalah perkara yang sangat besar puan ni. Kita sentuh rohani dia dulu. InsyaAllah. Guna kaedah lain, teknikalnya belum sampai. Kaedah teknikalnya, puan kena kenal pasti kawan-kawan dia. Kenal pasti, kumpulkan maklumat tentang kawan-kawan dia. Puan akan tahu apa yang sedang berlaku pada anak puan. Dan perlahan masuk dalam kehidupan mereka. Perlahan. Kita kena buat apa saja untuk selamatkan anak-anak kita sebenarnya. Ya, kan, bukan mudah. Tapi kita kena berkawan. Sebenarnya kan, pendekatan paling best ialah berkawan dengan kawan anak-anak kita. Kita akan selamatkan anak kita. Berkawan dengan kawan-kawan anak kita. Saya ni madrasah tertutup. 24 jam pelajar dengan saya. 24 jam anak saya dengan saya. 24 jam anak-anak murid saya dengan saya. 24 jam.
Itu pun boleh terlepas puan. Itu pun boleh terlepas. Sedangkan mereka pegang Quran. Setiap hari mereka buat zikir. Setiap hari mereka buat amalan dahsyat. Bila balik rumah pun banyak fail. Betul? Balik rumah pun melingkar-lingkup. Ini sebenarnya proses mendidik, proses didikan, proses asuhan, proses tarbiyah. Kita kena belajar lah. Banyak mak bapak bila dia tak ada ilmu macam ni, ini yang kita hilang. Anak umur 12 tahun, masa anak puan umur 12 tahun, macam mana dia dulu? Baik kan? Umur 10 tahun, baik kan? Kenapa 7 tahun selepas tu kita hilang dia? Kenapa 5 tahun selepas tu kita hilang dia? Sebab dalam masa 5 tahun, kita tak tingkatkan penguasaan ilmu sebagai ibu dan ayah. Saya ulang sekali lagi, saya minta maaf sangat-sangat. Masa anak kita 12 tahun, dia baik lagi tak? Okey, dia dengar cakap Pak Haris, dia seorang anak yang baik. Kenapa umur dia 17 tahun kamu hilang? Sebab dalam masa 5 tahun, kamu tak belajar untuk jadi seorang ibu dan ayah yang terbaik. Nabi kata, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah kamu terbaik dalam keluarga kamu, aku terbaik dalam keluarga aku. Kita tak amalkan kaedah tu, kita tak amalkan pesan Nabi, kita tak hidupkan wasiat Nabi. Nampak tak, dalam masa 5 tahun kita tak tambah. Saya minta maaf tak puan. Kan? Ini juga saya khusus kepada keluarga madrasah saya. Anda marah tak marah, itu suka hati anda. Saya kena jujur berkata-kata. Dalam masa 5 tahun anak kau kat madrasah, kau tingkatkan tak ilmu kau sebagai mak ayah? Tak buat. Dalam masa 5 tahun anak kita kat sekolah, kita tingkat tak ilmu kita sebagai mak ayah? Tak buat sebenarnya. Saya bukan gurau. Berapa ramai mak apa yang pergi kuliah? Saya bukan gurau. Tapi kau dengar cerita buruk, kau cepat kau sambut. Tapi cerita Nabi kau tolak. Cerita Nabi kau cimpikan. Macam mana cerita Nabi nak sampai kat telinga kau kalau kau tak pergi surau? Macam mana cerita Nabi, sirah Nabi nak sampai kat telinga kau, nak sampai ke dalam hati kau? Kau nak beriman dengan kisah hidup Nabi kalau kau tidak pergi majlis ilmu? Faham ke faham? Dalam masa 5 tahun, contoh ada mak apa? Madrasah saya lah, tak usah cerita madrasah lain. Masalah lain. Anak saya dah 3 tahun, tapi tak meningkat. Dalam masa 3 tahun, apa kau buat? Apa yang telah kau buat untuk bantu anak kau meningkat? Itu zuriat kau, benih kau. Ustaz ajar orang macam biasa, ada 10 pelajar kat depan ni. Kenapa ada 4 orang berjaya, kenapa anak kau tak berjaya? Kenapa kau tak pandang yang berjaya, kenapa kau pandang yang gagal? Betul. Kenapa kau pandang yang gagal? Kat sekolah berlambat budak bodoh. Kenapa tak tutup di sekolah tu? Kat sekolah ramai budak bodoh. Kenapa tak tutup di kelas-kelas bodoh? Kenapa kau tak bagi tukar anak kau ke sekolah lain? Betul kan? Sebab kita tak tingkatkan ilmu penguasaan, ilmu kekeluargaan. Kita tak tingkatkan ilmu ibu bapa. Bila anak bodoh, kita tiba macam terperanjat budak, macam syok. Anak aku bodoh. Macam kau tak perasan pula anak kau memang bodoh masa kau hantar. Kau faham tak faham? Suka tak suka, kita kena cakap. Ini kebenaran dalam kehidupan. Faham ke faham? Masa kau hantar 2 anak kau memang lemah, sangat-sangat lemah. Huruf Al-Quran pun tak kenal. Mandi wajib pun tak kerti. Itu kau tak cerita pula kat orang bahawa kita tolong anak kau mandi wajib. Bukan tolong dia mandikan wajib. Kita tolong dia ajar mandi wajib. Faham tak? Pet pun tak kerti nak basuh. Pet. Ni cakap benar ni. Pet. Anak period. Mak apak lari. Mak apak tak duduk sama dengan anak cerita pasal period. Kita yang duduk. Kita yang duduk. Cerita pasal period. Supaya dia faham dia dah matang, maka ada perasaan pada lelaki. Nampak tak? Nak basuh pet pun tak kerti. Main baling je. Masuk je dalam pelas. Prap. Betul tak? Ini benda salah. Kita bangunkan. Ada cakap kat orang? Ada? Tak ada. Faham tak? Sebab 4-5 tahun, kita tak tingkatkan ilmu. Satu anak kita bila dia dah matang, dia dah besar, dia buat haluan dia sendiri. Sebab dia tak nampak sesuatu yang baik. Kat rumah, panas. Dengan kawan enjoy. Gua pening lah. Okay. Kita kasih kau sikit lagu. Kan? Dia enjoy. Sebab saya dah lalui semua ni. Nampak tak? Kan? Dulu masa remaja kita pergi pub, kita pergi disco, kita enjoy. Hari ni dah usia macam ni pergi pub nak mampus. Pergi disco nak mampus. Kan kita pilih masjid, tapi ada juga usia macam Pak Haris yang masih main pub, masih main disco. Masih kita hura-hura, ada lagi kawan-kawan Pak Haris macam tu. Kan? Tapi kita kena dakwah lah, tapi memang ada. Nampak tak? So kehidupan kita kena berubah. Mak ayah kena berubah supaya kita ada ilmu nak selamatkan anak kita. Kalaupun anak tu tak selamat kat tempat yang tertentu, kita kena juga peranan kita tetap ada. Cikgu datang berapa tahun, kan? Cikgu datang dan pergi. Mak apa tetap di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? So ibu, kan, cari kekurangan anak itu penting untuk kita bantu dia, tapi cari kekurangan kita sendiri adalah sangat sukar sebab tak ada mak apa nak mengaku dia lemah. Memindahkan kelemahan pada orang lain itu adalah perkara yang paling senang, paling syok, paling happy, paling gembira, paling nikmat. Tapi nak mengaku kelemahan diri sendiri paling susah. Faham ke faham? Terpulang. Next. Ada soalan? Dah 1 jam. Okey dah, cukup untuk hari ini. Kita punya kota 1 jam sebenarnya. Tak boleh lebih. Sebab apa? Pak Haris ada tugas yang lain. Kita ada banyak kerja nak buat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Pak Haris sayang anda semua. Kata bicara Pak Haris, kalau salah minta maaf. Kalau menyinggung perasaan, saya minta maaf. Tapi yang paling penting, jom kita hayati kata-kata. Tak semua orang suka apa yang kita kata. Tapi kalau bagi mereka yang faham, mereka akan ambil
mereka akan manfaatkan. Kalau buah tu busuk, tak boleh makan, bukan maknanya tak berfaedah, tak bermanfaat. Bersihkan buah tu, tinggalkan biji, tanam kat tanah, insya-Allah beratus buah dilahir daripada sebiji buah yang rosak. Faham ke faham? Kalau Paris tu nampak rosak, nampak busuk, kan, ambil biji dia, tanam, insya-Allah beratus akan lahir. Insya-Allah Paris undur diri. Pada sayang anda semua. Besok hari Ahad, jangan lupa besok hari Ahad. Ingat tu, besok hari Ahad, takut dah lupa. Besok hari Ahad Pak Cik datang lagi. Pak Riz datang lagi. Besok kita akan live lagi insya-Allah. Insya-Allah kita tangguh sekejap. Kita tengah deal dengan orang yang betul-betul pakar dalam bidang faraid. Kan, kita tak nak orang biasa-biasa, minta maaf. Kita akan insya-Allah kita cuba selesai untuk minggu depan. Untuk bincang pasal faraid. Banyak permintaan, banyak orang nak, insya-Allah. Jadi jangan lupa tinggalkan nombor telefon. Terbalik pula. Betul. Tinggalkan nombor telefon. InsyaAllah InsyaAllah. Untuk join program Pak Riz 88 atau nak beli e-book Pak Riz 10 kisah wanita hebat. Ada kisah remaja kat situ. InsyaAllah terbaik tu kisah-kisah mereka ni. Kan? Dan boleh juga sumbang dana untuk madrasah. Terbaik. InsyaAllah. Jaga diri baik. Pak Riz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.